All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ini, another day, another creepy story. Cuma kali ni, setup dia lain macam guys. Kamar sekarang kat Kelantan guys. Hari ni kamar kat Kelantan. And kalau korang tengok kat belakang ni, gelap gila nak mampus aku pun tak tahu nampak apa kat belakang tu. Kalau nampak apa-apa jangan tegur ya. Kat rumah ni memang tak ada lampu. So, saya berbekalkan lampu di sini. Tada! Okay, so tanpa membuang masa, jom teman kamar kita dengar cerita seram malam ni. So, malam ni ada special edition sikit. Sebab kisah seram dia berlaku time bulan Ramadan. Dan dia macam memang seram sikit lah. Sebab kita sekarang pun dekat dalam bulan Ramadan kan. Selalunya orang ingat time puasa ni tak ada han-han tu. And tak kena ganggu pun. Tapi salah guys. Yang kena dibelenggu tu sebenarnya syaitan yang duk hasut-hasut kita, godaan nafsu semua tu kan. Yang jin-jin, menjelma apa semua tu ada lagi guys. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah ni merupakan kisah benar yang diambil daripada website Fiction Shasha, and penulis dia adalah Carlito Rocker 2017. Sebelum Kamar mulakan cerita ni kan, Kamar share sikit lah pasal Carlito ni. Kejadian ni berlaku masa tahun 2007 and cerita ni dipublish pada tahun 2017. And masa 2007 tu, Carlito berusia 20 tahun. And Carlito gelarkan diri dia dalam cerita ni Aish. So Aish ni sebenarnya dia banyak kali jugalah berhadapan dengan paranormal macam ni kan. And dia, kamu tak sure dia hijab terbuka ke tak, tapi dia senang nampak benda tu. And dalam adik-beradik dia seorang je macam tu. And nak dijadikan cerita, arwah Tok Wan dia, arwah Tok dia tahu pasal Aish ni punya hijab terbuka ni kan. Macam boleh nampak yang selalu kena ganggu dengan gangguan jin. And atuk dia selalulah tolong Aish ni bila dia diganggu. So macam Kamar cakap tadi, kejadian ni berlaku pada tahun 2007 masa bulan puasa. Masa tu Aish berumur 20 tahun. Masa tu Aish dengan adik lelaki dia Naufal, umur adik dia waktu tu form 2 tau, 14 tahun. Diorang tengah habiskan cuti hujung minggu diorang lah dekat rumah arwah Tok Wan diorang. And hanya diorang berdua je yang ada dekat rumah tu. Ahli keluarga yang lain semua ada dekat rumah parents dia. Rumah Tok Wan dia ni rumah banglo tau. Rumah banglo setingkat lah. And boleh dikatakan agak luas dan besar. Ada banyak bilik tapi sunyi sebab yelah tak berpenghuni kan. Masa diorang berdua je kat dalam rumah tu, tiba-tiba Aish terdengar bunyi ketukan halus je dalam bilik store rumah Tok Wan dia tu. Time tu Aish macam dah terfikir lah, ada tikus ke? Tikus tengah cari makan lah tu kot. So dia pun abaikan je lah bunyi tu. And tak lama lepas tu, tiba-tiba ada satu bunyi hentakan kayu yang sangat kuat. Macam banyak kali tau orang tu hentak kayu tu ke arah dinding. Time ni Aish tengah baca surat khabar. So terkejut gila dia. Korang jangan pelik Kisah ni 2007. So bukan zaman scroll-scroll IG, TikTok semua tu. And ya, time tu zaman surat khabar lah. Korang bayangkan masa tu pagi lagi tau. Nak kata ada orang ceroboh rumah Tok Wan tu. Kedudukan rumah Tok Wan ni agak terbuka dan boleh dilihat dengan jelas dari jalan raya tau. So tanpa buang masa, Aish pun terus menuju ke bilik store tu yang tempat dia dengar bunyi-bunyi ketukan tadi tu kan. Sampai je dia dekat store lama tu, ada satu gerobok. Ataupun orang panggil almari rak buku lah. Mungkin gerobok tu bahasa lama ke ataupun bahasa lain. Tapi gerobok ni almari. And apa yang terkejutnya, gerobok yang dia tengah tengok waktu tu tengah bergegar. Dalam hati Aish masa ni, apa hal gerobok ni bergegar semacam kan? Kuatnya bergoncang. Allah, dia dah macam dah tak sedar hati lah kan. Dah berdebar dah masa ni. Almari tu korang, almari antik tau. Bila kita sebut antik maksudnya lama.
zaman dulu-dulu punya. And menurut Aish, dalam almari tu tersimpannya buku-buku and kitab-kitab lama lah. So Aish parti je dengan teliti dalam setiap ruangan bilik store arwah Tok Wan dia tu, dekat celah-celah rak tu, untuk pastikanlah ada ke tak makhluk-makhluk yang tak diundang tu kan. Tapi lepas dia tengok dengan teliti, dia tak nampak apa-apa pun. So dia yakinlah tak ada apa-apa kot ni kan. Tapi masa tu Aish kata fikiran dia macam blank tau. Dia rasa macam fikiran dia kosong. Dia terus mendekati rak tu and terus peluk rak tu seerat yang mungkin. Tapi Aish kata sebenarnya time tu apa yang dia buat bukan dia yang nak buat. Dia seolah-olah macam dipukau ataupun dikawal oleh sesuatu. Fikiran dia waktu tu macam 50-50 lah, separa sedar kan. And dia patutnya buka pintu almari tu untuk tahu apa yang ada dalam tu kan. Kenapa bergoncang macam tu. Tapi apa dalam fikiran dia waktu tu adalah, aku kena peluk almari ni sampai tak bergoyang dah. Lepas tu tiba-tiba adik dia Naufal tu masuk store tu. Adik dia tegur lah, Aish, kau buat apa tu? Kenapa kau peluk gerobok tu macam tu? Lepas tu Aish ni cakap lah dekat adik dia, tolong aku Fal. Jangan tengok je. Tolong aku peluk gerobok ni sekali. Makin kuat bergoncang ni. Kau meletup mati kita nanti. Rupanya Aish fikir dalam tu kemungkinan ada bom tau. So Naufal macam pelik lah. Kau cakap apa ni? Apa benda yang bergoyang? And then Naufal macam dah semakin pelik kan. Yang bergoyang tu kau, bukan gerobok tu yang bergoyang. Lepas tu Naufal suruhlah abang dia ke tepi kan. Dia nak tengok. And Aish pun berundur lah ke belakang. Diorang perhatikan betul-betul keadaan almari tu. Tiba-tiba ada satu asap putih mula keluar daripada bahagian laci bawah almari tu. Masa tu memang Aish dah fikir memang sah ada bom dalam tu. Sebab tu Aish takut kalau almari tu tiba-tiba meletup. Dalam masa yang sama, Aish rasa juga seram-seram sejuk tu. Aish sebenarnya dah mula bayang macam-macam yang tak masuk akal lah. Kotlah arwah Tok Wan dia ada simpan bom perang dunia kedua ke dalam almari tu kan. Siapa tahu. Lepas tu adik dia Naufal tu berani juga dia cuba untuk buka pintu gerobok ni. And Aish sebenarnya dah start seram sejuk. Bagi laluan jap. Kan Aish sebenarnya dah start seram sejuk kan tadi. Sebab dia tiba-tiba teringat bunyi-bunyi ketukan yang dia terdengar tadi. So time Naufal nak buka tu, Aish dah berundur ke belakang sambil dia tutup telinga. Yalah dia kan ingatkan tu bom kan. Naufal pun dengan agresifnya buka pintu almari tu. Tiba-tiba Aish menjerit, Allahu Akbar, sambil dia terbaring ke atas lantai. Dia tekuk telinga dia. Rupa-rupanya guys, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun yang berlaku korang. Suasana tiba-tiba bertukar sunyi sepi. And tak ada lagi hentakan ataupun goyangan yang kuat daripada almari yang Aish nampak tadi. So Naufal macam bengang lah kan. Dengan abang dia ni, alright ke tak alright? Dia katalah mana ada apa-apa, meletup lah apalah kau ni. So Aish pun bangun and mendekati gerobok tersebut. Yang peliknya, tak ada sebarang objek berbahaya pun dalam tu. And makhluk yang tak diundang tu pun tak ada dalam tu. Almari tu pun tiba-tiba dah berhenti bergoyang. Tapi apa yang ada dalam gerobok tu hanyalah ratusan buku-buku dan kitab-kitab lama daripada zaman dulu-dulu korang. Lepas tu berdebulah gerobok tu kan, seolah-olah macam dah ditinggal lama and tak berusik, dengan sawang laba-laba penuh dalam almari tu. So Aish teruslah check satu almari tu kan. And dalam laci tu, dia terjumpa ada satu kain kuning yang terlipat dengan kemas. Time tu Naufal tengok je abang dia ni dalam keadaan yang terpinga-pinga tengah cek almari tu kan. So adik dia kata lah, kau ni sekarang kan bulan puasa, mana ada hantu, gunalah otak sikit. Tapi Aish buat tak indah je lah dengan apa yang adik dia cakap. Mata Aish masih melilau perhatikan keadaan dalam bilik store tu. Sebab sebelum ni macam kawan cakap kan, Aish dia pernah je lah kena gangguan makhluk halus time bulan puasa. So lepas dia perhatikan bilik tu, dia tak nampak apa-apa. Jadi dia yakin memang tak ada apa-apa. Cuma dia pelik lah, tak logik gerobok tu lama bergoyang tapi tak ada apa-apa pun dalam tu. Tapi masa tu adik dia masih lagi pelik dengan abang dia ni tau. Rasa macam abang dia ni main-main ke. So adik dia Naufal ni pun mulalah bercakap besar. Dia kata kalau ada benda tu, mana aku nak hempuk dia. So panas je telinga Aish dengar waktu tu kan. Sebenarnya dia dengan adik dia ni memang tak ngam lah daripada lahir lagi. Aish kata sampai sekarang pantang berjumpa mesti ada perselisihan faham. Waktu tu Aish rasa macam nak tumbuk je adik dia kan. Lepas adik dia macam cabar-cabar nak jumpa dengan benda tu. Kalau dengan adik-beradik lain,
Aish okey je. Dengan dia ni seorang je tak ngam. Lepas tu diorang pun bergaduh lah, berperang mulut kan. Sampai kata hantu dalam gerobok ni nak penggal kepala kau lah, bagi anjing jiran makan lah, apalah. Berperang mulut. Last Naufal kata, apa-apa je lah, kirim salam dekat hantu tu, cakap dengan dia pergi mampus. Tak habis gaduh lagi guys. Aish ugut adik dia nak call Umi and Walid dorang, parents dorang lah. Lepas tu Naufal terus sepak betis Aish sampailah Aish ni tersungkur tau. Tapi dahsyat juga, dia jatuh ni sampai mata dia berpinar kan. Kepala rasa nak pitam. So cuak lah member si Naufal tu. Dia punya gelabah, dia terus goncang-goncang abang dia. Aish bangun Aish, Aish bangun. Aish pula waktu tu rasa berat sangat kepala. And mata dia rasa macam pedih tau, macam kena masuk cili. Tiba-tiba ayah diorang sampai. Ayah diorang pun cakap lah, dah kenapa terbaring kat sini? Ni Naufal cakap tadi kau pukul dia. Sudah. So ayah dia macam marah-marah lah kan, sebab diorang ni asyik bergaduh je. Lepas tu mak diorang pun mencelah lah juga. Macam manalah kalau Umi dengan Walid tak ada nanti, asyik bergaduh je kan. So ayah dia kata lah, ni dengan geroboknya terbuka, korang buat apa sebenarnya ni dalam store ni? Tu buku-buku dalam gerobok tu hak milik arwah Tok Wan tau. Time ni lah peluang Aish nak bagi tahu apa yang dia nampak daripada tadi. So dia pun explain lah, tadi gerobok ni bergoyang kuat. Explain, tapi Umi dengan Walid dia tak percaya dan anggap yang Aish ni tengah merepek. So ayah dia panggil lah Naufal nak dapatkan kepastian cerita sebenar kan, betul ke apa yang Aish ni cakap. Sekali masa Naufal datang menghampiri dorang, terkejutnya Aish ni sebab dia nampak dengan mata kepala dia sendiri ada langsung. Aku tak naklah sebut time kat luar ni kan, so kita panggil langsir je boleh. Tengah mengiringi Naufal ke arah diorang. Entah dari mana lah datang makhluk ni kan. And menurut Aish ni bukan kali pertama dia berhadapan dengan makhluk jenis ni. And sebenarnya impak dia, kesan dia sangat kuat dekat Aish. So bila berhadapan sekali lagi, Aish memang cukup cuak guys, sampai pucat muka dia bila dia nampak Naufal berdiri bertentangan dengan dia. So Naufal datang and dia menafikan tentang gerobok yang bergegar dengan sendirinya tu kan. So mak ayah dia pun ingatkan Aish ni menipu lah. Jadi Aish terpaksalah bersetuju je dengan Umi dia yang sebenarnya Aish ni mengigau saja. Padahal Aish malas nak panjangkan kes ni sebab tak ada siapa yang percaya kan, since dia seorang je nampak benda-benda tu. So masa tu Aish tunduk je kepala dia sebab dia dah ternampak benda tu kan. Dia tak nak lah bertentangan mata dengan si langsir tu. Tiba-tiba ayah dia suruh Aish ni berbaik dan minta maaf dengan Naufal adik dia, disebabkan Aish ni kan abang kan, so kena mengalah. So Aish macam mengamuk lah. Dia sampai cakap Naufal tu setan. Dia menjerit tau sebab dah geram sangat dengan adik dia. Sekali bom kena tampar dengan bapak dia weh. Tahu tak apa yang Aish nampak waktu tu? Si langsir tu terkedek-kedek kepala dia ke kiri, ke kanan, dekat sebelah Naufal. Seolah-olah macam dia rasa dia menang besar lepas tengok si Aish ni kena tampar dengan bapak dia kan. Naufal pula tersengih-sengih masa Aish ni kena tampar. Lepas tu dah kena marah dengan ayah dia, Aish pun minta maaf je lah. And dia cakap dekat Naufal, jangan kurang ajar sangat. Tapi mata Aish waktu cakap macam tu, dia tak pandang si adik dia Naufal ni. Mata dia tertumpu dekat si langsir yang ada dekat belakang Naufal tu. And langsir tu berpakaian sedikit berbeza daripada langsir-langsir yang dia pernah nampak before this. Dia macam seakan menutup aurat tau. Lepas tu dia berselendang hitam, cuma selendang hitam tu nampak macam reput. Lepas tu dia berjubah putih and jubah tu pun nampak reput juga. Apa yang mengerikan, lidah dia panjang and menjeli. So dia tahu waktu tu Aish tengah pandang dia. Dulu Aish pun pernah kena ganggu dengan langsir macam ni kan, sampaikan benda tu macam jilat seluruh muka dia and nak cekik dia tau. So time tu dia tiba-tiba teringat lah kisah tu. Jadi dia terus berpeluh and tak berhenti-berhenti zikir dalam hati sebab teringat benda tu, and benda tu terlalu seram lah bagi dia. So kali ni Aish macam risau sebab Tok Wan dia dah tak ada. Selalunya kalau Aish kena ganggu kan, Tok Wan dia yang selalu bantu dia. Tapi nampaknya sekarang dia bersendirian sebab family dia pun memang tak pakar lah dalam bidang-bidang macam ni kan. So lepas drama tu, mak ayah dia pun balik ke rumah diorang. Diorang berdua ni tak ikut balik rumah. Sajalah nak tidur rumah Tok Wan diorang tu kan. Esok baru diorang nak balik katanya. So
Lepas solat maghrib, Aish pun masuklah bilik Naufal. Nak usah-usah lah kot si Langsi tu ada lagi kan. Walaupun Aish waktu ni macam menyampah gila dengan adik dia, tapi Aish masih risau lah kalau makhluk halus tu buat apa-apa dekat adik dia. Sebab waktu diorang tengah berbuka puasa tadi, si Langsi tu duduk bertinggik lagi dekat kaki Naufal. Tapi muka benda tu kan macam sedih, macam mengharapkan sesuatu daripada Naufal. And menurut Aish, kalau lah adik dia ni nampak makhluk tu mesti pingsan, tak pun trauma. Masa dia pergi check adik dia elok je tengah baca buku One Piece tu kan. Tapi si Langsi tu, kewujudan dia masih ada di situ tengah bertinggik dekat bahu Naufal. Jari dia kuis-kuis dekat bahu dan leher Naufal. Masa tu Aish perhatilah Naufal banyak kali mengeliatkan bahu dia macam tak selesa kan, sebab lengoh lah benda tu bertinggi atas tu. Aish memang yakin kejadian gerobok ataupun almari tadi tu memang ada kena-mengena dengan si makhluk ni tadi. Aish kata dia pun takut nak cakap dengan Langsi ni sebab keadaan rupa benda tu menakutkan dan seram. And kalau dia menjelma macam manusia, baru Aish macam berani jugalah nak halau benda tu kan, since dia seorang je boleh nampak. So malam tu Aish try lah call sepupu dia Zard, suruh belikan serbuk lada hitam and bawa air Yasin. Ni petua yang pernah diajar oleh arwah Tok Wan dia dululah untuk lindungi diri dari diganggu makhluk-makhluk halus. Sampai je barang-barang tadi tu, Aish bagilah tahu sepupu dia. Tengah malam kan kita cuba halau Langsi tu kan. So sementara nak tunggu malam, tengah malam tu, dorang habiskanlah masa dorang main game dekat ruang tamu. Tiba-tiba Aish terbau satu aroma bunga kemboja dekat sekitar ruang tamu tu. Bau tu kuat sangat. So terus mata Aish macam menilau kan, cari penampakan-penampakan apa-apa ke. Tiba-tiba Naufal datang ajak Aish makan luar sebab dia kata lapar lah. Tengok-tengok si Langsi tu ada lagi dekat bahu Naufal. Lepas tu Aish katalah, aku nak main game lah. Jadi Aish pun suruhlah adik dia tunggu sekejap. Habis je orang kata apa, match macam tak tahulah game apa dia tengah main kan, tapi macam perlawanan dalam game tu. Dia ajaklah sepupu dia tu gerak sekali nak pergi makan. Tengok-tengok si Naufal tu dah tak ada. So Aish pergilah panggil adik dia kan. And then again korang, bau haruman bunga kemboja tu datang. Tapi kali ni bau tu datang dari dapur Tok Wan dia. So Aish pun terus berlari ke dapur, risaulah apa-apa jadi kan. Tengok-tengok Aish nampak satu jelmaan seorang wanita yang sedang mencangkung dekat atas meja dapur tu korang. Terkaku Aish waktu tu. Dia terus berlari pergi ke ruang tamu and jerit nama sepupu dia dengan adik dia, Naufal, Zard, weh korang cepat kata nak keluar. Tapi si Naufal ni tak muncul-muncul. So Aish teruslah terjah je bilik dia kan. Sekali belum sempat nak buka pintu bilik adik dia tu, Aish dah dengar suara orang mengilai kuat gila dalam bilik tu. So dia pun mengintai lah daripada lubang kunci pintu tu kan. And apa yang mengejutkan, dia tak nampak siapa-siapa dalam bilik tu. Tak ada orang. Dari mana datang bunyi mengilai tu? So Aish pun geraklah slow-slow ke ruang tamu sambil dia berzikir kan. Dia call sepupu dia tadi tu. Rupa-rupanya dorang berdua, si Zaid dengan Naufal tu dah ada dekat luar pagar rumah dah. Dorang berdua keluar sebab ingatkan si Aish ni ada dekat luar. So settle dorang keluar daripada rumah tu and terus pergi makan. Habis je makan, dorang baliklah semula kan ke rumah Tok Wan tu. And sepanjang malam tu, Aish perasan Naufal dengan si Langsui tu asyik ke hulu ke hilir berjalan sekitar rumah Tok Wan tu. Tapi Aish masih tak faham apa si Langsi tu nak dengan Naufal kan. Kenapa dia asyik ikut je si Naufal ni. Tiba-tiba sepupu dia tu tanya dekat Aish, bila nak start projek ni? Projek halau benda tu lah kan. Sebab si sepupu dia ni dah start mengantuk waktu tu. Tapi Aish kata, tunggulah sekejap lagi. Time ni Aish pergi berjalan ke bilik Tok Wan dia. Tiba-tiba sekali lagi terdengar bunyi gerobok tu bergoncang dari bilik store. Time ni lah Aish yakin untuk tangkap dan halau makhluk tu. And nasib baik sepupu dia waktu tu tak tidur lagi. Dia pun ajaklah sepupu dia tu pergi bilik store tu. Slow-slow diorang menghampiri bilik store tu. Memang terdengar macam ada orang tengah geledah barang-barang dalam store tu tau. Tapi yang peliknya, Aish seorang je yang dengar.
Si Zard, sepupu dia tu, tak dengar apa-apa pun. Aish pun cepatlah buka pintu and terus buka suis lampu dalam bilik store tu. Ingatkan dapatlah tertangkap makhluk tu kan. Tapi apa yang mengejutkan, tak ada sebarang kesan pun barang-barang telah diselongkar dalam bilik store tu. And lampu pun tiba-tiba berkelip. Kemudian datang bau haruman kemboja tadi. Aish terus pandang dekat almari lama gerobok tu kan. Tiba-tiba dia nampak ada satu sosok wanita tua tengah bertinggi atas almari tu sambil dia gerakkan kepala dia ke kiri dan ke kanan. Tapi menurut Aish, dia gerak ke kiri ke kanan tu macam tengah berzikir. Cuma apa yang Aish geramnya, Aish seorang je yang nampak tau. Sebab dia jerit tau dekat sepupu dia kan. Weh, tengok tu. Tapi sepupu dia tak nampak apa-apa pun. Tanpa membuang masa, Aish terus bercakap dengan makhluk tu. Nek nak apa sebenarnya ni? Tapi nenek tu still goyangkan kepala dia macam tu tau. Lepas tu Aish pun teruslah lemparkan biji lada hitam yang telah dibacakan ayat kursi tu. Terus berbunyi makhluk tu. Sakit, dia kata. Jadi Aish pun cuba beranikan diri, tarik rambut benda tu sekuatnya macam dorang berlawan sekejap tau masa tu. Dan makhluk tu terjatuh ke lantai. Tapi makhluk tu tak bercakap. Dia macam sambung beratip. Macam apa kata? Ke kiri ke kanan macam tu tau. Lepas tu Aish pun ambil lah lada hitam tadi. Dia kesatkan dekat wajah nenek tua ni. And then nampak muka dia macam kena api panas. Tiba-tiba Naufal muncul. Bila Naufal muncul, dia tak Aish tak nampak si makhluk langsir yang duduk bertinggi je dengan dia tu. Tapi tiba-tiba makhluk yang nenek ni berlari terkedik-kedik dekat Naufal. So rupa-rupanya nenek ni adalah makhluk langsir tadi. Cuma kali ni dia menjelma jadi nenek. Lepas tu terus Naufal marah abang dia. Kau buat apa lagi kat sini? So Aish katalah, ada benda tu kat kaki kau. Aish pun cepat ambil air yasin dekat sepupu dia tu, renjiskan dekat nenek tua tu. Barulah nenek tu kata sakit kan. So Aish tanyalah, kenapa kau datang sini? Kalau kau tak jawab lagi, aku simbah lagi air ni dekat badan kau. Lepas tu dia jawab, barang aku. Bila dia tanya barang apa, dia tak nak jawab. Aish pun suruhlah adik dia dengan sepupu dia baca ayat kursi kuat-kuat. Baca je ulang-ulang. Lepas tu Aish pun sajalah nak tunjuk kan kain kuning yang ada dalam laci tu. Kot-kot ada kena-mengena ke. Jadi dia ambil, lepas tu dia cakap, ni barang kau kan? Tiba-tiba nenek tu cakap, barang aku. Kain ni kain aku. Ini hadiah aku dulu. Lepas tu Aish tanyalah, hadiah apa? Dan dia benda tu jawab, awang. Ni awang punya kain, dia bagi aku. Lepas tu Aish pelik lah setahu dia, atuk dia bukan nama Awang. Siapakah Awang? Ada benda tu jawab, awang tu tuan aku. Kemudian sepupu dengan Naufal dengar lah perbualan tu. Tapi dengar suara Aish seorang je lah. Lepas tu sepupu dia mencelah lah. Dia kata, Pak Awang aku kenal lah, Pak Awang nelayan tu. Tapi dia dah balik Kelantan lama dah. Lepas tu Aish pun cakap lah, aku bagi barang ni, tapi janji kau jangan lagi jejak masuk rumah ni dan jangan kacau orang dalam rumah ni lagi. So Aish tanyalah lagi, kau ke yang dekat dapur tadi? Lepas tu benda tu jawab, aku cuma nak barang aku saja. Rayuan dia ketika tu macam tengah gelisah tau. Lepas tu benda tu cakap, aku sebenarnya dah lama terkurung dalam ni. Dia tunjuk gerobok tu. Dah lama sangat. So Aish pun suruhlah diorang berdua tadi tu, Naufal dengan sepupu dia tu, ikut Aish keluar daripada bilik store tu sambil dia lipat kain kuning and simpan dalam plastik hitam. Masa tu Aish suruh Naufal stay rumah. Dia dengan sepupu dia nak keluar pergi satu tempat sekejap. Tapi Naufal sebenarnya dah dalam keadaan ketakutan sangat sebab dia nampak kan tadi abang dia tengah berdialog dengan sesuatu yang dia tak nampak. So dia pun merayu-rayu, weh aku nak ikut sekali kan. Jadi diorang bertiga pun keluar daripada rumah tu untuk pergi ke sesuatu tempat. Masa tu dah pukul 3 pagi, Aish pun start lah enjin kereta milik arwah Tok Wan dia. Dia pun pergilah ke satu pinggir hutan, kira-kira 20 km jaraknya daripada rumah arwah Tok Wan tu. Dalam kereta tu sebenarnya diorang bukan bertiga tau, tapi berempat. Sebab si langsir tadi tu pun ikut sekali. Dia duduk dekat seat belakang. Sepanjang perjalanan tu, Naufal dan juga sepupu dia diam je, tak bercakap sepatah pun. Sampai je diorang dekat destinasi tu, diorang pun turun. And Aish kata, orang tua, dia panggil benda tu kan, orang tua, ni barang kau. Aku nak kau turun dari budak ni. Terkejut si Naufal. Dia kata benda tu ada dekat bahu Naufal. Lepas tu Naufal terus lari pergi dekat abang dia kan. And then Aish suruhlah benda tu bersumpah
jangan ganggu lagi. Tapi time tu benda tu macam tak nak cakap tau. Dia tak nak cakap apa-apa. Jadi Aish pun terpaksalah berkeras. Dia renjes lagi dengan air Yasin. Terus benda tu berjanji tak akan buat lagi. Dia kata, aku sumpah. Jadi Aish pun galilah satu lubang kecil dekat tanah tu dan tanam kain kuning tersebut. Aish kata, barang kamu sudah aku letakkan di situ dan kamu sudah bersumpah dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Andai sumpah itu dipecahkan, maka hancur jasadmu di laknat Allah. Terus wanita tua itu kembali menjelma menjadi rupa langsung. Settle je, diorang pun singgahlah kat satu kedai makan sebab nak sahur kan, alang-alang dah pagi-pagi buta tu. Tapi yang geramnya, kesan daripada si langsir tadi tu, makanan yang diorang baru order dekat kedai makan tadi dah basi dengan cepatnya. Jadi Aish tahu nasi ni basi disebabkan kehadiran langsir tadi. And menurut Aish, gangguan kali ni antara gangguan ringan yang dia pernah hadapi dan syukurlah dia dapat halau benda tu dengan izin Allah. And peristiwa kain kuning tu masih belum terungkai siapakah awang yang dimaksudkan. Itulah dia kisah pada tahun 2007 dulu guys. So itulah dia kisah pada bulan Ramadan. Kita pun dah seram sejuk dekat sini. Lampu pun macam, wah, functionnya lampu kat belakang aku ni. And ya, kamu rasa itu sajalah video untuk hari ini. Selamat menjalani ibadah puasa. And jangan sesekali takut dengan mereka, sebab mereka tu pun makhluk Allah juga kan. So diorang ada je sebenarnya, tapi kita jangan taksub ataupun takutlah dengan mereka. Itu sahaja video untuk hari ini. Thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.